Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama lagi dengan saya bagi untuk slot penerangan dan perkongsian berkaitan dengan ESI, AIDAT dan juga akhlak dan kepribadian. Mungkin ramai pelajar-pelajar tertanya apa itu ESI dan AIDAT. Alright, so nanti insyaAllah saya akan terangkan kerana ini adalah sebahagian daripada falsafah universiti, nilai-nilai yang diperkenalkan oleh pihak universiti bukan hanya kepada para pelajar tetapi juga kepada keseluruhan yang berada dalam sistem UiTM. Okey. InsyaAllah saya akan terangkan juga sedikit tentang akhlak dan kepribadian kerana kita lihat sekarang ni banyak isu-isu yang berkaitan dengan akhlak dan kepribadian dan menjadi satu topik hangat di kalangan generasi muda pada masa sekarang, yang mana kita lihat banyak isu-isu dan perkara-perkara yang berkaitan tentang kekeluargaan, tentang masyarakat. So dia melibatkan banyak aspek yang perlu sedikit sebanyak disentuh supaya apabila pelajar-pelajar bergraduan nanti anda akan menjadi pelajar-pelajar yang mempunyai sifat dan akhlak yang baik, yang terpuji, yang mencerminkan bukan hanya sebagai seorang mahasiswa bekas graduan UiTM tetapi juga menjadi seorang satu generasi yang boleh memimpin dan membentuk dan membawa ke arah yang lebih baik. Kita nak lagi melihat generasi yang ada sekarang sebagai generasi yang dengan kata-kata negatif, dengan perkataan-perkataan negatif yang diungkapkan oleh masyarakat dan juga netizen, biasa kita sebut netizen kan. So kita tak nak benda-benda itu terjadi. Setidak-tidaknya graduan dan pelajar-pelajar UiTM ni menjadi pelopor ke arah pembentukan masyarakat yang lebih baik. Alright, so anda akan bersama dengan saya Iran Ismail, Ketua Unit Kepimpinan Pelajar UiTM Cawangan Johor. Okey, kepada pelajar-pelajar kampus Gamak dan Pasir Gudang, sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Selamat menempuh alam universiti, selamat menuntut ilmu dan mencari kejayaan di sini. Okey, walaupun kita kata ada sedikit cabaran, sedikit rintangan dengan situasi sekarang, insya-Allah ia tidak akan melemahkan dan tidak akan membantutkan kejayaan para pelajar untuk pada masa hadapan. Baik, tanpa melengah masa lagi sedikit, kita nak melihat berkaitan dengan apa yang saya akan terangkan dan kita akan bincangkan pada hari ini. Okey, so sedikit pengenalan, alright, berkaitan dengan universiti. Alright, kita tengok kepada falsafah, visi dan misi universiti. Kalau kita tengok pada falsafah, setiap individu mampu mencapai kecemerlangan melalui pemindahan ilmu serta penerapan nilai-nilai murni. Okey, falsafah universiti tidak hanya lagi untuk melahirkan graduan-graduan cemerlang, kerana kita tahu graduan yang lahir memang adalah graduan-graduan yang insya-Allah adalah graduan-graduan yang profesional, graduan-graduan yang cemerlang, tetapi kita nak graduan-graduan ini diterapkan dengan nilai-nilai murni. Apabila graduan-graduan ini bergraduat esok, dia bukan hanya mampu membangun dan mengembangkan potensi diri tetapi juga masyarakat dan juga negara. Okey, itu adalah falsafah yang UiTM pegang. Okay. Seterusnya kita pergi pada visi untuk menjadi sebuah universiti terkemuka dalam bidang sains, teknologi, kemanusiaan dan keusahawanan. Alright, so kalau kita tengok visi UiTM ni amat jelas bahawa kita nak menjadi, kalau boleh, bukan hanya peneraju tetapi kita nak menjadi antara contoh dan juga pakar rujuk bagi bidang-bidang sains, teknologi, kemanusiaan dan keusahawanan, terutamanya bagi keusahawanan lah, sebab kita tahu UiTM ni memang betul-betul hebat dan gah dengan keusahawanannya. Dan insya-Allah kalau bagi mereka-mereka yang walaupun bukannya daripada bidang keusahawanan tapi berminat untuk mempelajari, so ini antara yang UiTM dah siap siagakan untuk kita bagi kepada pelajar, untuk kita bantu pelajar, untuk kita endorse dengan pelajar supaya para pelajar ini dapat ilmu-ilmu yang dikehendaki. Alright. Dan seterusnya kita nak bercakap tentang misi menjuarai pembangunan bumi putra profesional yang tangkas, misi kurikulum, keterkehadapan dan juga pendidikan berimpak. Right, so kita nak make sure graduan-graduan yang kita lahirkan adalah graduan-graduan profesional yang tangkas, alright, yang mana yang aktif, yang proaktif, tidak lagi mengharapkan ataupun menunggu. Okay, so kita can move forward and when we can lead the society. So ini antara perkara-perkara yang misi dan visi UiTM kehendaki. Jadi saya harapkan dengan penerangan ini ambil pegang, sebab ini bukan hanya untuk pensyarah, bukan hanya untuk staff, tetapi kita nak juga graduan-graduan UiTM yang bakal bergraduat kelak nak ada nilai-nilai ini untuk bersama-sama menerajui masyarakat, negara dan juga agama. Okay, so
Ingat benda ni supaya yang boleh membantu semua. Okay, so kita nak pergi kepada nilai-nilai. Alright, so nilai-nilai tadi yang saya sebutlah, apa itu ESI, apa itu IDAT, okay, right. Yang pertama, pada sikitlah sejarah pada 2010-2019 kita ada budaya perdana. Kalau nampak ya, apa yang saya tulis yang kecil-kecil tu, kita ada pantas, empati, relevan, daya saing, nilai tambah. So nilai dan etika ada 7 prinsip perdana dan juga nilai dan etika. So kalau dekat sini kita tengok budaya perdana yang dikehendaki oleh universiti. Okey, dan pada tempoh 2020 hingga 2025 nilai ESI diperkenalkan. Apa itu ESI? ESI itu adalah excellence, synergy dan juga integrity. Alright, so nanti saya akan terangkan secara detail lah apa itu ESI dan kenapa excellence, synergy dan integrity itu diambil sebagai nilai-nilai yang ingin diterapkan oleh UiTM. Alright, so daripada 2010-2019 kepada budaya perdana kita bergerak kepada ESI. Alright, so apa itu ESI? Ini kalau boleh baca kat depan ni menekankan 3 nilai. Alright, kenapa nilai-nilai ini menjadi penting? Kerana ia merupakan intipati utama dalam membuat keputusan dan tindakan. Okay, sebab UiTM yakin bahawa nilai-nilai ini merupakan batu asas kepada produktiviti, penambahbaikan dan seterusnya. Tidak hanya kelestarian tetapi juga ke arah pembangunan graduan, pembangunan mahasiswa, kemajuan pendidikan, pembangunan soft skill, organisasi. So ini adalah yang kita nakkan digembelingkan, bukan hanya pelajar, staf, pensyarah dan semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung untuk bersama dalam kita menerapkan nilai ESI. Kerana kalau kita go for excellence, we go for synergy, we go for integrity, this will give a complete blending. Okay, dia akan blend dan akan menjadi satu nilai yang lengkap, yang mana kita boleh guna dan kita boleh teruskan nilai ini pada masa hadapan walaupun kita tidak lagi bersama dengan UiTM. Kerana kalau kita tengok pada masa hadapan, kita tak tahu apa situasi yang akan berlaku, adakah kita masih mampu untuk menjadi penyumbang kepada pembangunan negara. So kita bermula daripada sekarang, kita bentuk daripada sekarang. Kerana kita tak nak lagi menjadikan graduan yang meminta-minta, graduan yang merintih, tetapi graduan ini adalah graduan yang boleh jadi pioneer ataupun prime mover kepada terhadap sesuatu di dalam organisasi negara. Okay, alright. So bercakap sekitar tentang excellence, synergy dan integrity, kita lihat dekat sini, excellence mengamalkan piawaian dalaman yang membentuk keperluan, kehendak berkepentingan dan juga harapan. Kalau kita tengok dekat sini, kita nak setkan standard of quality. Kalau kita tahu pelajar kita nak akademiknya excellent, kita nak kata apa, bila graduan ini keluar dengan soft skill yang cukup baik, kerana kita tahu dalam alam pekerjaan ke, baik dalam perniagaan, keusahawanan, sains, teknologi, persaingan cukup hebat. Okay, persaingan cukup hebat. Dan kita nak make sure, kalau saya akan bercakap daripada sudut graduan lah. Okay, kalau dari sudut graduan, kita nak graduan-graduan yang lahir ini yang mempunyai piawaian yang cukup baik. Yang satunya, kalau kata mereka yang pergi untuk ke arah bekerja bersama dengan industri, so ada piawaian yang kita kata industri tengok boleh match ataupun fulfill apa yang industri hendak. Jadinya kalau kita boleh berjaya dekat situ, insya-Allah blending antara graduan dan juga industri akan lebih berjaya. Alright. Seterusnya kita pergi kepada synergy adalah kerjasama dengan lancar memaksimumkan produktiviti dan memberikan manfaat kepada industri dan masyarakat. Okey. Selain daripada kita nak lihat graduan ataupun pelajar ini berada di universiti, tetap dalam tempoh berada di universiti ini, kita nak pelajar-pelajar ini mendekati masyarakat, mendekati industri supaya apabila pelajar ini keluar esok, okey, bukan saya sebutkan tadi tentang excellent, piawaian yang dikehendaki oleh industri itu terhadap graduan met, dan pada masa yang sama juga graduan perlu mempersiapkan diri untuk mengetahui apa yang dikehendaki oleh industri dan masyarakat. Alright, so synergy dekat situ adalah kelompok kita panggil sebagai satu kerjasama. Itu yang kita kata tadi, secara langsung atau tidak langsung, we work together. Okay, supaya universiti tahu apa yang dikehendaki oleh industri, universiti tahu apa yang dikehendaki oleh masyarakat dan juga negara, kepimpinan negara. Saya nak
Okey, jadi ada sinergi itu dan kita boleh make sure, dan kita boleh, bukan kata hanya make sure lah, tapi kita boleh pastikan bahawa pelajar-pelajar yang kita lahirkan ini bertepatan dengan kehendak masyarakat, industri dan juga bidang-bidang yang berkepentingan. Jadinya itu yang kita memerlukan sinergi. Kita tak naklah lagi pelajar-pelajar ni hanya duduk dalam kelompok yang sama, kelompok universiti, kelompok pelajar-pelajar, tapi bila keluar mereka tak mampu bersaing dan tidak mengetahui apa kehendak yang diperlukan dalam alam pekerjaan, alam keusahawanan. Jadinya ini yang kita nak sinergikan, supaya kerjasama ini berjalan dengan keadaan yang terbaik dan mampu untuk membuka ruang yang lebih seluas kepada graduan apabila graduan kelak. Alright, dan yang terakhir tentang ESI, kita bercakap tentang kejujuran, rasa hormat, ketulusan untuk mencapai standard etika profesional yang tinggi. Kita nak lahirkan graduan-graduan yang profesional. So jadinya kita naklah mereka ini adalah graduan-graduan yang berintegriti, graduan-graduan yang kita kata senang-senang saya cakap lah, boleh dipercayai. So bila datang kejujuran, rasa hormat dan ketulusan dan lain-lain lagi tu, so insya-Allah benda ni mampu untuk menarik minat. Kerana apa? Dalam alam pekerjaan sekarang, dalam dunia kerjaya sekarang, okey, perkara-perkara ini amat penting dan amat perlu untuk kita terapkan, kerana industri menilai, industri melihat apa yang ada, apa kualiti yang ada terhadap pelajar-pelajar kita, pelajar-pelajar UiTM terutamanya lah. Okey, so ESI ini insya-Allah kalau kita hayati dan kita amalkan dan ataupun kita terapkan dalam diri, kita tidak akan hanyut, kita tidak akan leka, kita tidak akan lalai. Alright? Kerana apa yang kita kehendaki dan kita lihat, pihak universiti lihat, kita nak pelajar ada elemen-elemen ni. Kerana kalau kita nakkan pelajar-pelajar ini untuk berjaya, tidak hanya daripada sudut akademik, tetapi soft skill dan juga nilai-nilai yang baik. Okey? Alright, so saya harapkan tidak-tidaknya dapat kita faham tentang apa itu nilai-nilai ESI yang ada. Baik, okay, so sekarang ni kita akan teruskan kepada IDAT. Okay, ini adalah menyingkap 5 nilai murni untuk sukses. Okay, kalau boleh tengok buku ni ditulis oleh yang berbahagia Datuk Vice Chancellor, okay, Profesor Emeritus Datuk Insinyur Dr. Muhammad Azrai Kasim, yang diterbitkan oleh UiTM Press. So kalau siapa yang berpeluang untuk baca buku ni, okey, insya-Allah saya pun dah dapat melihat buku ni, cuma tidak secara detail, dan tapi berkaitan dengan ilmu IDAT ini, insya-Allah saya akan kongsikan yang sebaik mungkin supaya para pelajar dapat melihat dan nilai diri sendiri. Kita tahu kalau tentang ilmu, disiplin, amanah, rajin, aku dah ada semua tu. Tetapi sejauh mana, sebaik mana untuk kita gunakan, sebaik mana ataupun sehebat mana untuk kita terapkan, untuk kita berjuang di universiti ini. Okey? Alright. So kalau kita tengok terhadap ilmu, okey, adalah istilah al-fakta maklumat berkemahiran yang melalui pengalaman dan juga pendidikan. Okey. So bila anda datang ke universiti, ini apa yang di pihak universiti akan disediakan. Kita nakkan bukan hanya daripada sudut ilmu akademiknya, tetapi ilmu berkaitan kepimpinan, keusahawanan, programnya, pengurusannya, perancangannya. So ilmu-ilmu begitu kita nak berikan kepada pelajar, dan pelajar perlu juga ambil peluang yang ada di universiti untuk tambah. Kalau hanya satu pihak, kalau contohnya saya kata, kalau kita pihak universiti sediakan program-program yang mana yang kita boleh kata gah, program-program gah, tetapi pelajar tak ambil inisiatif, ilmu itu tidak akan sampai. Jadinya we should have a give and take. Okay? Universiti sediakan platform, sediakan ruang, pelajar ambillah ruang dan peluang ini, untuk gain the knowledge. Kerana apa? Theory will blend in with a good about practical. Okay, kita dah dapat ilmu. Mungkin kalau pelajar-pelajar yang belajar ilmu pengurusan, planning, leading, organizing, controlling, kan? So kita dah ada ilmu. Okay, what are the practical? So ambillah ruang-ruang ini
jadikanlah apa yang ada dalam ilmu ini tidak hanya dari sudut teori, tetapi gunakanlah juga yang mana kita boleh implementasi dalam praktikal, seperti dalam berpersatuan, dalam berprogram, dalam melibatkan diri dengan program-program universiti. So ini akan memberi ruang yang lebih luas dari sudut kita untuk mencapai pengalaman. Kerana kalau kita lihat dengan ilmu sahaja, okey, kita lihat dengan ilmu sahaja, ia boleh membentuk sahsiah dan rupa sahsiah pelajar yang cukup baik. Kerana kalau kita tengok dekat sini dalam atribut ilmu ni ada rasional, cintakan ilmu, cintakan negara, patriotiknya, kesederhanaan, kesyukuran, mengenang jasa, peka terhadap isu. So banyak lagi atribut dalam ilmu ni sebenarnya. Kalau bukanlah kata kita kena cari satu persatu, kadang-kadang ada satu tu kita boleh dapat 3, 4. So gunakanlah orang kata apa, ruang dan peluang yang ada daripada sudut teori kita dah dapat daripada akademiknya, okey, dari praktikalnya gunakanlah, kerana atribut-atribut yang saya sebutkan tadi, okey, amat membantu. Okey, especially kalau kita tengok yang berterima kasih. Ada lagi tak nilai-nilai itu? So kalau kita daripada sudut ilmunya, so kita garapkan benda-benda tu. Okey? Alright. Dan seterusnya kita pergi kepada disiplin. Okey? Disiplin adalah bererti mempunyai kemampuan dalaman untuk mengawal diri dalam setiap perlakuan khusus yang berkaitan amanah dan tugas. Alright? Bagi para pelajar, tugas rasmi anda adalah untuk belajar. Okey, tugas rasmi anda adalah untuk belajar. Kerana apa? Anda datang ke universiti bukan untuk bermain. Bukan untuk main-main, bukan untuk suka-suka, bukan untuk sonok-sonok, bukan sebagai kawan. Tapi anda datang sini untuk menggenggam ijazah, diploma, master dan PhD. Okay? So, disiplin itu amat penting. Sebab kalau datang dekat sini, macam yang kita tahulah, mungkin pelajar-pelajar asrama mungkin ada sejauh nama ayah. Tapi kehidupan masih tertakluk kepada peraturan, masih berada di bawah peraturan sekolah. Tetapi di universiti, you live, boleh saya kata free pun. Kan, mak ayah tak ada orang nak larang pergi kelas ke tidak, kan, anda pergi kelas ke tidak pun bukanlah kata tidak, tapi tak ada satu rules yang anda kena turun, kena buat, kan. So kalau tak ada disiplin, kita bimbang, pelajar akan hanyut. Okey, terutama mereka yang pertama kali, kalau sedapnya kita panggil culture shock lah, kan. So disiplin itu amat penting, kerana dengan disiplin anda boleh membentuk diri dan jati diri pelajar yang cukup baik. Okey, kerana apa? Macam kita sebut semalam berkaitan dengan minds, okey, minda memainkan peranan. Jadinya untuk mengawal disiplin tu, anda perlu pasakkan dalam minda your self discipline. Okey, mak ayah mungkin boleh menasihati, tapi mereka anda tak ada depan mata mak ayah, kan. So dekat sini, dekat universiti, anda adalah berseorangan, independent. You are independent in your setting your life, right? So disiplin itu amat penting, kerana kalau tak ada disiplin, kemungkinan anda akan hanyut, kemungkinan anda akan terleka, kemungkinan anda akan, orang kata apa, lupa. So ini biasanya yang akan berlaku. Kerana kalau kita lihat dalam ada contoh seperti atribut disiplin yang ada, dia cakap tentang berhemah tinggi, kesopanan, ramah mesra, hormat, menghormati, kata apa, kepercayaan kepada Tuhan, menepati masa. So saya ingat, tak tahulah, tapi mungkin sekarang mungkin ingat lagi lah kalau cakap tentang rukun negara, kan. So tengoklah kalau Pak Fah ingat lagi ke tidak. So letakkan disiplin itu supaya bila kita bila kita melakukan sesuatu, lakukan dengan sebaik mungkin, kerana di situ ada ilmunya, di situ ada manfaatnya. So jadi gunakanlah disiplin itu dengan baik. Alright, yang seterusnya kita pergi kepada amanah. Alright, bagi amanah pula, menghargai kepercayaan orang lain terhadap diri sendiri dan seseorang dengan melaksanakan tuntutan amanah dan tanggungjawab. Okay, so laksanakanlah tugas dengan amanah. So bila dah masuk buat akademik, kita faham belajar ada test, ada exam, ada assignmentnya. So amanah adalah melaksanakan tugas, tidak melakukan plagiarism. So anda tentukan, sebab senang ceritalah, kalau apa orang kata apa, ketidak bertanggungjawabkan yang anda buat, anda akan bawa benda ini ke alam pekerjaan, dan sekiranya biasanya kita akan berkeluarga. So benda ni akan memberi kesan
Okey, jadinya kalau kita katalah contoh anda melakukan sesuatu yang tidak baik, anda grad, anda berjaya dan anda bawa benda itu bersama. Jadi fikirkanlah kalau rasa nak buat benda-benda tak elok tu, fikirkanlah esok dah kerja, dah dapat duit, kalau dah berniaga, dah ada duit, itu nak bagi mak ayah, kalau dah kahwin, esok nak bagi anak dan isteri. So adakah hasilnya datang daripada sumber yang baik. So jadi saya bayar pun. Tapi itulah yang saya nak lihat tentang amanah, kerana kalau kita lihat atribut dalam amanah ni, kejujuran, bercakap benar, sayang harta benda, peka, sayang nyawa, ada kasih sayang. Okey, so itulah yang perlu dilihat, kerana amanah ini amatlah kata apa, penting, dan ia menjadi satu perintis kepada satu disiplin dan juga ilmu yang tinggi. So datang dengan amanah. Okey. Alright, dan seterusnya kita pergi kepada rajin. Rajin ni biasalah kita tahu yang suka bekerja, orang yang suka memberi manfaat kepada orang lain, orang yang sentiasa kehadapan, sentiasa mencari ruang dan peluang dengan sendiri tanpa perlu kita suruh dan paksa. Jadinya kalau kita tengok dekat sini, dalam bentuk rajin ini, you have to initiate, kena initiate, diri sendiri kena initiate untuk mencari sesuatu. Jangan hanya tunggu, jangan hanya lihat. Kalau anda hanya tunggu dan lihat, berkemungkinan besar anda tak akan dapat. Kerana kita ada ratusan ribu yang berebut-rebut untuk mencari ruang dan peluang bagi kata apa, mencapai ataupun mencari ilmu yang dikehendaki. So kalau tak rajin, kalau tak berusaha, maknanya saya tak katalah tak akan berjaya kan, tapi berjaya, tetapi anda akan kehilangan sesuatu yang amat bernilai. Kerana kalau dalam contohlah, kau dalam satu kelas, so the same courses, same program, hari ni kita berkawan tapi besok masa kerja, who knows, kau akan bersama dengan dia, akan jadi pesaing dia untuk dapatkan satu jawatan. So kalau orang tu rajin, insya-Allah dia ada ruang dan peluang yang lebih baik. Alright. Okay, alright. So antara atribut-atribut yang boleh kita cakap tentang rajin ni, cekal, inisiatif, berdedikasi, ringan tulang, yakin pada diri sendiri, semangat setia kawan. Okay, so itu antara atribut-atribut. Banyak lagi lah kalau kita tengok sifat-sifat dalam rajin ni. Okay, so nilai diri sendiri, lihat kepada diri sendiri. Kalau kata mungkin kita tak cukup rajin, tak pernah ada istilah tak cukup rajin sebenarnya. Kita semua rajin. Sebab kalau anda tak rajin, anda tak akan sampai ke universiti. Okay? Anda tak akan sampai ke universiti. You won't make your parents proud because anda mendapat tawaran belajar ke universiti. So bagi saya lah, anda seorang yang rajin berusaha, usaha untuk mencari sesuatu demi kemajuan dan kejayaan diri. Tetapi bila masuk di universiti, janganlah benda itu diabaikan. Alright, kalau anda abaikan, kemungkinan anda akan hanyut. Okay? Alright. Seterusnya kita pergi kepada tanggungjawab. Bermaksud adalah melaksanakan amanah dan tugas yang diserahkan dan memastikan serta objektif amanah tersebut tercapai. Okey, buatlah sesuatu itu dengan penuh bertanggungjawab. Okey, kadang-kadang kita lihat kenapa arahan kena ikut, kerana peraturan nak ikut. Pasti ada sebab-sebabnya. Okey, kalau masuk di universiti ni, kita ada kata apa, stasiun rupa diri. Kenapa nak kena ikut stasiun rupa diri? Kerana stasiun rupa diri itu adalah sebahagian mencerminkan tanggungjawab pelajar untuk kita kata apa, memperlihatkan ini adalah pelajar universiti, ini adalah pelajar UiTM khususnya. Okey, tanggungjawab terhadap diri sendiri, ibu bapa, universiti, agama, bangsa, negara, banyak sebenarnya tanggungjawab itu ni. Jadinya laksanakanlah tanggungjawab itu dengan sebaik mungkin. Kalau paling tidak pun buat masa ni, laksanakanlah tanggungjawab terhadap diri sendiri dan juga ibu bapa. Dah masuk ke sini, mak ayah kita tahu bergolok gadai melakukan sesuatu supaya anda boleh belajar dengan keadaan yang cukup baik. So tanggungjawab itu adalah belajarlah dengan baik, belajarlah dengan rajin. Sebab apa? Amanah dah diberi. Kan? Orang yang mengharap itu, mungkin kita faham mak ayah pun tidak mengharapkan, tapi bila anaknya masuk ke universiti, apa yang mereka harapkan? Melihat anak-anaknya berjaya. So tanggungjawab itu adalah untuk belajar. Kan? Belajar, mencari ilmu, mencari ruang, mencari peluang yang
yang boleh mempertingkatkan nilai diri supaya bila keluar besok mampu bersaing walaupun tak ada pengalaman kerja tapi mampu bersaing dengan perkara-perkara yang dilakukan mesti dengan kata apa program yang besar atau saya mana so tu tolonglah tapi laksanakanlah dengan penuh tanggungjawab kerana kalau kita lihat ada perasaan timah rasa, ada rasa prihatin, sedia memaafkan, mengakui kesilapan diri, itu paling mencabar sekali lah. Nak memaafkan, nak mengakui kesalahan diri. Berani ke tidak? So, antara tanggungjawab kita lah tu untuk kita lihat tentang tanggungjawab dan juga diri sendiri. Alright? So, ini adalah berkaitan dengan IDAT. So, nanti kalau kita nak tengok bolehlah search more for IDAT ni. Okay, kerana kelima nilai ini digarapkan oleh Profesor Emeritus Dr. Zahid Kasim dan dia amat bertepatan untuk mencerminkan nilai sebagai seorang mahasiswa universiti teknologi Mara. Okey, so inilah yang kita perlukan terhadap mahasiswa pada pelajar UiTM. Okey, kerana kita tahu cabaran di luar amatlah hebat. Cabaran dalam alam pekerjaan amatlah hebat. Okey, dan kita nak pastikan pelajar-pelajar kita, pelajar-pelajar UiTM ini bersedia okey untuk menghadapi cabaran dan menongkah arus untuk mencapai kejayaan. Alright? Okey, sedikit tentang akhlak. Bila cakap tentang akhlak ni tadi kita dah sebut. Sebenarnya akhlak dan kepribadian ni termasuk juga dengan apa nilai-nilai murni yang ada. Tetapi saya nak menyentuh sikit tentang kedai-kedai nilai tanggungjawab, integritinya, disiplinnya, okey. Dan akhirnya kita nak lihat tentang akhlak. Alright, kalau tengok dua bahasa akhlak ni adalah dua bahasa Arab, perangai, budi dan tabiat. Alright, adalah mahmudah dan ada mazmumah. Okey, mahmudah tu yang terbaik, terpuji baik, dan mazmumah adalah yang puji. Alright. So kalau kita lihat nilailah akhlak kita. Mungkin ketika kita sekarang dalam keadaan sekarang nak kata terbaik sangat tu mungkin tidak, tapi sebagailah kita pun tidaklah sempurna. Namun dengan akhlak kita itu dengan cabaran-cabaran yang ada sekarang mungkin tidak terlalu kuat untuk kita hadapi, tapi bila anda masuk ke dalam universiti you are stand by your own. So banyak cabaran-cabaran yang akan datang. Pengaruh daripada luarnya, pengaruh daripada rakan-rakannya, pengaruh daripada sockmate-nya. So benda-benda macam ni anda kena tapis. Kena bercakap dengan diri sendiri. Apa yang aku nak? Kerana kalau kita tengok dalam Islam, okey, akhlak yang terbaik adalah yang patut kita contoh ni adalah akhlak Rasulullah SAW. Okey, orang yang penyabar, orang yang tenang walau dalam apa juga keadaan kan. So mungkinlah kita taklah kata kita nak as perfect as our perfect, tapi kita nak ambil contoh yang terbaik supaya kita boleh menjadi bukan hanya berjaya di dunia tetapi kita boleh berjaya di akhirat. Kerana akhlak-akhlak yang terbaik itu mencerminkan hasil didikan ibu dan ayah. Kerana ibu dan ayah telah menjalankan tugas yang sebaik mungkin. Now is your time. It's your time untuk perkasakan akhlak-akhlak yang ibu dan ayah dah didik. So kalau kata dengan akhlak ini, dengan sifat ini yang telah dibentuk oleh ibu dan ayah, anda perkasakan untuk kejayaan di masa hadapan, kejayaan di dunia dan di akhirat, insya-Allah kita kata ruang dan peluang itu Allah sentiasa buka. So pada yang non-Muslim pun saya rasa benda yang sama. Tak ada Tuhan, tak ada agama yang minta kata penganutnya untuk buat benda yang jahat. Kan? So kalau kata macam tu, tak kisahlah apa jua agama, we should do the best and good for us, for yourself, for your parents, your family, and for other people. Kan? Sebab benda itulah berkehendakkan untuk masyarakat ataupun individu itu maju dan mara ke depan. Okay? Alright. Seterusnya ini sedikit tentang daripada Martin Luther King, intelligence plus character that has a goal of true education. Ni yang sedap sikit bila kita tak bercakap ni. Kita talk about intelligence plus a character. So kalau tengok tadi macam karakter yang digarapkan oleh IDAT tadi, ESI tadi, kan, itu adalah karakter-karakter yang boleh dimainkan.
So tidak hanya pada intelligence of the academics, but you thought about have a good character. Kalau kita tengok karakter, itu adalah true education. Alright, so dalam hal ini kan pengalaman, kata apa, istilah ilmu, semuanya memberi ruang dan ruang untuk kita membina karakter. Kerana kalau kita bina karakter daripada segi disiplin, merendah diri, kesopanan, kesetiaan, so ini semuanya memberi satu karakter yang cukup baik. Kerana apa? It's a true education. You go for theory and then you also have kata apa, practical. So dekat sinilah yang kita dapat lihat apa yang dikatakan oleh Martin Luther King Jr. ni akan membuka ruang kepada satu kata apa, falsafah pendidikan yang terbaik. Jadinya bila pihak universiti memperkenalkan ESI dan IDAT ni, kita nak make sure the goal of true education ini tercapai dengan dua perkara ini. Okay? Alright. Dan seterusnya sedikit lagi tentang keruntuhan akhlak membawa kepada pelbagai masalah. Ini yang saya rasa semua tahu. Okey, bila berlaku keruntuhan akhlak ini akan menyebabkan pelbagai masalah. Jadinya kalaulah walaupun dalam situasi saya tahu mungkin ada di kalangan para pelajar yang pernah menghadapi masalah sebelum-sebelum ini, janganlah jadikan ia sebagai satu kekangan di masa hadapan. Apa yang dah terjadi dulu, letakkan ia sebagai sempadan. Jadikan dia sebagai satu pengalaman yang berguna dan belajar. Dan terus pandang ke depan. Jangan lagi melihat itu sebagai satu penghalang. Sebab kalau kita lihat dalam kita mencerna, kalau kita nak berjaya dalam hidup, okay, setiap yang berlaku itu Allah dah tentukan. Dan macam saya pernah sebutkan bahawa kalau kita lihat, Allah sentiasa akan uji kita. Kalau bagi orang Islam, bila Allah uji, kita tahu Allah sayang kita. Walaupun kadang-kadang ujian tu kecil je pun, tapi Allah sayangkan kita. Kita tertinggal handphone lah, kena patah balik, itu semua ujian. Kan? So, bagi yang non-Muslim pun perkara yang sama. So apa? Setiap kehidupan kita tu ada ujian. Bila kita buat baik, kita akan dibalas baik. Kita buat perkara yang elok, kita akan dibalas dengan benda yang elok. So, kalau apa yang terjadi di belakang itu, biarkan ia berlalu. So, pandang ke depan, cuba ataupun untuk tidak mengulangi perkara yang kesilapan yang pernah dilakukan dan perbaiki hidup. Kerana apa? Sesuatu bangsa itu tetap hidup selama akhlak tetap baik. Apabila sudah rosak, maka musnahlah bangsa tersebut. Ini Ahmad Shauqi, penyair Mesir. Boleh cari dalam Google. Kalau kita lihat majunya bangsa itu, orang kata apa, bersemangatnya tamadun itu adalah kerana akhlak. Kerana akhlak bangsa ni. Okay? So, nilailah diri sendiri, jadilah manusia yang terbaik. Kerana kalau kita nakkan berjaya di dunia sahaja, insya-Allah kita boleh dapat. Tetapi kita tak nak yang itu. Kita nak berjaya di dunia dan di akhirat. Kerana kalau kita, yalah, mungkin ada orang akan kata, aku nak kerja akhirat sahaja. Habis apa yang ada di dunia ni semuanya hamparan daripada Tuhan. Dan semua Tuhan berikan untuk kita. Tetapi dengan akhlak yang baik, kita gunakan ke arah kebaikan. Okey. Alright. Dan seterusnya sedikit tentang cabaran apa yang berlaku bila kita lihat berkaitan dengan akhlak ini. Okey, kata apa, kehidupan tak ada iman, takwa dan insan. Ini semua cabaran. Bila anda duduk di universiti ini, cabaran, contohlah kan kita kata sekarang kita ada solat 5 waktu. So bila anda kita duduk di universiti, tinggal bersendirian tanpa ibu dan ayah, so macam mana kita nak membentuk, nak pastikan apa yang kita dah diajar, dididik itu akan terus kekal. Kerana apa? Here you stand by your own feet. Jadinya bila kita tak mampu untuk bina kekuatan diri, bimbang kita akan hanyut. Okey, dengan ilmu pengetahuan tidak mencukupi, tak ada role model dalam keluarga, hubungan kekeluargaan yang renggang, ini antara perkara-perkara yang biasanya akhlak itu akan bergoncang. Alright, jadinya bila anda datang ke universiti ini, masuk ke universiti ini, ingatlah kepada mereka-mereka dan ingatlah, aku lakukan ini kerana Tuhan. Kalau orang Islam melakukan ini kerana Allah. Ilmu yang kita belajar ni dengan harapan
di masa hadapan dapat kita gunakan untuk membawa masyarakat, keluarga menuju ke jalan yang diridhai oleh Allah. Alright, so itu kekuatan yang kita. Dan seterusnya kita tengok kepada luaran, suasana persekitaran, pengaruh media massa, ingin tahu pengaruh rakan sebaya. Ini adalah semua pengaruh-pengaruh yang biasanya akan datang. Terutama kalau kita tengok sekarang ni dengan dunia social medianya, banyak perkara-perkara yang sahih tak sahih, kita pun tak tahu, kita pun share je. Lepas tu kita pula mengambil jalan singkat. Itu pun antara masalah-masalahnya juga. Carilah orang yang betul, carilah mereka yang betul-betul boleh membantu, kerana apa yang berlaku di universiti ini, kita harus taganinya dengan bijak. Fasiliti yang disediakan oleh universiti cukup lengkap. Terpulang kepada para pelajar untuk mencari dan pada masa yang sama juga untuk memastikan cabaran luaran ini dapat ditangani dengan baik. Kerana kalau tengok suasana persekitaran, tidak lagi pakai baju sekolah, kan, banyak benda ini sudah masuk universiti, anda akan tahulah. So kadang-kadang kita lihat bila dah mula hanyut dan terpengaruh tu, dia akan membuka ruang kepada sesuatu yang boleh melalaikan. So insyaAllah saya rasa cabaran-cabaran ini pelajar-pelajar boleh hadapi, para pelajar boleh tangani, kerana dalam menghadapi arus sekarang dengan nilai generasi muda yang ada sekarang ni, kita kena make sure, kita kena pastikan yang mana kekuatan kita, nilai-nilai dan jati diri. Mungkin ada orang kata, oh, ada lagi selain daripada IDAT, selain daripada ESI. Yes, memang banyak lagi. Tetapi kalau kita tengok nilai lah, orang kata apa yang kita kata sebagai atribut yang ada dalam 5 ni, dia mencakupi hampir keseluruhannya. Terpulanglah kepada para pelajar untuk mencari dan membentuk jati diri. Kerana kalau kita tak faham dan kita tak nak ambil tahu, itu kemungkinan besar akan mendatangkan masalah kepada kita. Kadang-kadang sonok bila datang ke universiti ni, sonok bersama dengan kawan-kawan. Kalau kita nak keluar pun tak ada lagi car outing, tak ada nak pakai lagi baju asrama, ataupun nak keluar tak ada nak minta kendaraan maya. So your self disiplin kat situ lah. So self disiplin anda dekat situ macam mana? Dan pada masa yang sama terhadap ilmu, terhadap pengajian yang dilalui, kehadiran di dalam kelas, participation in lecture, in tutorials, kan. So program-program. So kadang ada pelajar tu tak naklah, aku nak fokus pada satu je. Tapi di akhirnya anda juga yang akan menghadapi satu cabaran yang lebih kecil, kerana tidak ada persediaan yang yang anda lakukan ketika berada di universiti. Baik, so saya harapkan dengan penerangan yang seberingkas berkaitan dengan IDAT ini, ia dapat membantu untuk membentuk akhlak dan kepribadian, dan yang mencerminkan diri mahasiswa dan para pelajar UiTM. Kita nak orang tengok, orang kenal ini pelajar UiTM. Itu yang diharapkan oleh universiti sebenarnya, kan. So serlahkan potensi, bina kerjaya, bina masa hadapan di sini. Apa yang dididik oleh ibu bapa, apa yang diterapkan oleh ibu bapa, pertahankan ia, kerana anda adalah pewaris generasi akan datang bagi keluarga, agama dan negara. So itu sahaja daripada saya. Saya doakan yang terbaik untuk semua pelajar. Gunakanlah ilmu, gunakanlah ruang dan fasiliti yang ada di universiti untuk mencapai kejayaan. Gunakanlah kami-kami, para pensyarah, para staf kaki tangan untuk bergerak dan maju ke hadapan. Kerana apa yang kami nak tidak lain tidak bukan, kami nak lihat graduan dan para pelajar kami berjaya. Kalau pelajar berjaya, insya-Allah universiti juga akan berjaya. Kalau baik graduannya, baiklah nama universiti. Kalau buruk graduannya, buruklah nama baik universiti. So pilihan di tangan anda. Universiti akan lakukan yang segala yang terbaik. Ya, betul, ada sedikit kelemahan, mungkin ada kelemahan di sana sini, tetapi kalau anda jadikan kelemahan itu, kelemahan yang ada di universiti ini sebagai satu penghalang, maknanya anda dah gagal di peringkat awal lagi.
Okey, so ada orang kata, oh universiti tak sediakan ni, tak sediakan ni. Adakah dengan universiti tidak sediakan itu, adakah anda tidak mampu berjaya? Anda tanya diri sendiri. Kan? Sebab kalau kata kita nak berjaya ni, macam sebut dalam orang kata apa? Minds yang kita sebut apa? Orang kata apa? Kita ada sumber yang mencukupi. Jadinya sumber itu tidak terhad hanya dalam universiti, tapi juga di luar universiti. So banyaklah, kalau kita tak ada ni, kita ada option, tak dapat option A, kita boleh beri option B, C, D, E and F. So anda tentukanlah ke mana hala tuju anda, ke mana hala tuju para pelajar untuk berjaya. Untuk bermula daripada langkah pertama sekarang ni, sebelum masuk ke universiti dan sehingga di akhirnya. Okey, so terapkanlah nilai-nilai yang UiTM gariskan, insya-Allah. Kami tak nak lain, kami tak nak bukan. Kami nak lihat graduan-graduan UiTM berjaya. Mana-mana kami pergi, oh ini graduan UiTM, ini graduan UiTM, ini graduan UiTM. Cukup. Dan yang paling mustahak adalah survival pelajar-pelajar UiTM di dunia luar. Alright, so jadi itu saja daripada saya. Terima kasih kerana sudi mendengar. Sematkanlah di hati, teguhkan jati diri, kekalkan potensi diri untuk berjaya di masa depan, dan selamat datang ke UiTM lagi sekali. Kepada para pelajar di kampus Gamat dan juga Pasir Gudang, belajarlah sebaik mungkin, curilah, ambillah ilmu yang ada di universiti ini supaya anda boleh membina kejayaan di masa depan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang.